Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang ancaman komunis dan peristiharan darurat yang merupakan topik dalam bab 6 tingkatan 4. Perkembangan komunisme di Malaysia bermula dengan peristiharan darurat dan pengharaman PKM serta wujudnya pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan pada tahun 1948. Seterusnya, penubuhan MCA pada tahun 1949, pelaksanaan rancangan BRICS pada tahun 1950, pembunuhan Sir Henry Gurney pada tahun 1951, penubuhan Perang Saraf dan penubuhan Parti Perikatan pada tahun 1952, perundingan Baling pada tahun 1955, dan diakhiri dengan peristiharan penamatan darurat pada tahun 1960. Beralih kepada kemasukan pengaruh komunis di Malaysia. Komunisme ialah suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Terdapat dua negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis. Yang pertama, China. Ideologi dibawa masuk melalui cawangan Parti Kuomintang KMT dan ditubuhkan di negeri Melayu. Selain itu, terdapat juga pertubuhan Main School di bawah arahan Parti Komunis Cina PKC. Namun, pada tahun 1927, PKC dan KMT telah berpecah, dan pada tahun berikutnya, The Communist International Komintern menubuhkan Parti Komunis Nanyang PKN tetapi tidak berjaya mencapai matlamatnya. Keadaan ini mendorong Komintern untuk menubuhkan parti baharu yaitu Parti Komunis Malaya PKM. Seterusnya, Indonesia. Fahaman komunis di Indonesia disebarkan oleh beberapa orang pemimpin seperti Tan Malaka, Alimin, Moeso, Bedi Soejitro, Hasanowesi, Winanta, Soebakap, dan Sutan Perpateh. Parti Komunis Indonesia PKI membuka cawangan di Tanah Melayu tetapi tidak disambut oleh orang Melayu karena komunis menggunakan kekerasan. Seterusnya, penubuhan Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya PKM ditubuhkan pada 30 April 1930 dan menyusup masuk ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan komunis. Pada zaman pendudukan Jepun, PKM bertindak untuk menjalinkan kerjasama dengan British, membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJ atau Bintang 3 pada tahun 1942, menerima bantuan senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik, dan perubatan daripada British. Selepas Jepun menyerah kalah, kekosongan politik berlaku di Tanah Melayu disebabkan oleh kelewatan British kembali ke Tanah Melayu. Keadaan ini memberikan peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruhnya. Bintang 3 PKM melalui MPAJ keluar dari hutan dan melakukan kekacauan dengan melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina, dan India yang didakwa pernah bersubahat dengan Jepun. Setelah BMA mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu, MPAJ dibubarkan, tetapi PKM dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan sah, telah memberikan peluang kepada PKM untuk mempengaruhi pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. PKM telah menyusup masuk dalam Kesatuan Sekerja Pan-Malayan Federation of Trade Unions, PMFTU. Pada Desember 1947 hingga Mei 1948, komunis berjaya menguasai 335 kesatuan kerja dan menyusup dalam PKMM, MDU, dan Putera AMCJA. Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Kalkutta, India, yaitu Persidangan Kongres Belia Asia yang berlangsung pada 19 Februari hingga 25 Februari 1948 dan Persidangan Parti Komunis India yang diadakan pada bulan Mac 1948. Pada 16 Jun, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Sikut Perak, yaitu Arthur Walker yang merupakan pengurus ladang Evil dan John Ellison yang merupakan pengurus ladang Finsun dan pembantunya Ian Christian. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward Jen yang merupakan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu telah mengisytiharkan darurat.
pada 17 Jun 1948, Undang-Undang Darurat ini diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. Seterusnya, pada 18 Jun 1948, Undang-Undang ini dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu. Dengan itu, usaha membanteras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula dengan resminya. Tindakan komunis. Walaupun Undang-Undang Darurat dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu, komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Mereka melakukan berbagai tindakan seperti melumpuhkan ekonomi, merusakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat, dan juga mengancam pasukan keselamatan. Lombong, biji timah, dan biji getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melumpuhkan ekonomi. Selain itu, komunis juga mensabotaj kemudahan asas, terutamanya sistem pengangkutan dan perhubungan. Komunis juga mengancam keselamatan rakyat dengan mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda, dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Berikut merupakan statistik orang awam pada tahun 1948 sehingga 1960. Parti Komunis Malaya (PKM) menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara. Berikut merupakan statistik anggota keselamatan pada tahun 1948 sehingga 1960. Komunis menyerang pasukan keselamatan seperti yang berikut. 17 Jun 1948, komunis menyerang balai polis Kampung Jeram. 26 Jun 1948, komunis menyerang balai polis Kuala Krau. 28 Jun 1948, komunis membakar balai polis. 17 Julai 1948, komunis menyerang balai polis Kuamusang. 8 Mac 1949, komunis menyerang jeep tentera. 22 Februari 1950, komunis menyerang balai polis Bukit Kepong. 24 Mac 1950, komunis menyerang hendak pasukan Askar Melayu di Ulu Semur Kelantan. 28 Jun 1950, komunis menyerang balai polis Kembau. 21 Februari 1950, komunis menyerang kendaraan polis di Taiping, Perak. 28 Mei 1954, komunis membunuh ketua polis Kedah. Dan akhir sekali, pada 18 Oktober 1954, komunis menyerang balai polis Chuan Seng. Usaha menangani ancaman komunis. Bagi menangani ancaman komunis, terdapat beberapa usaha yang dilaksanakan seperti penguatkuasaan undang-undang darurat, pemurkasaan pasukan keselamatan, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kampanye Bulan Rakyat Melawan Penjahat, perintah berkurung, perang saraf, dan juga rundingan baling. Bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British telah mengambil berbagai tindakan, antaranya ialah menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Selain itu, British juga telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan untuk membanteras kegiatan komunis dengan menubuhkan pasukan seperti polis, yaitu cawangan khas, Special Constables SC, polis hutan, polis wanita, Senoi Prak yaitu orang perang, dan juga Auxiliary Police AP. Seterusnya, tentera, yaitu pasukan Askar Melayu, pasukan Askar Commonwealth, dan Sarawak Rangers. Akhir sekali yaitu sukarelawan, Home Guard, yang merupakan pasukan pengawal kampung. Selain itu, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Rancangan BRICS juga dilancarkan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min-Yuen. Tawaran pengampunan dilaksanakan pada bulan September 1949. Sir Henry Gurney telah mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Pada 22 Desember 1949, Majelis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kampanye Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela.
Perintah berkurung juga turut dilaksanakan bagi menangani ancaman komunis. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempo tertentu, tetapi membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Perintah berkurung dilaksanakan untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Seterusnya ialah perang saraf. Perang saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan pikiran rakyat. Contohnya, dengan mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan, dan juga memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Akhir sekali ialah rundingan Baling. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggris Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Darurat memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Peristiwa darurat ini juga mempercepat usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Dalam aspek politik, peningkatan jumlah warga negara, penubuhan Malayan Chinese Association mempercepat kemerdekaan. Dalam aspek sosioekonomi pula, meningkatkan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, meregangkan hubungan kaum, dan juga jumlah korban darurat yang banyak. Penamatan darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita.